Okay guys, semalam aku ada buat watch along lah untuk perlawanan ni. Actually benda tu bukannya dalam plan aku pun untuk membuat watch along tersebut. Sebenarnya aku just mau duduk di sofa, minum kopi sambil tengok match tu. Tapi rasanya boring lah kalau tengok seorang-seorang. That's why kenapa aku last minute membuat decision untuk membuat watch along tersebut. Dan aku sendiri pun sebenarnya tidak mengharapkan akan mendapat result yang positif lah pada perlawanan tu. Tapi tanpa diduga-duga kita berjaya menundukkan satu tim yang berada di top 5 di saingan Liga Super ni, di mana kita tanggal ke-8 dengan bagi aku kemenangan yang bagi aku cukup besar lah, di mana beraksi di away dengan Terengganu yang berada di top 5. Kita menundukkan Terengganu satu gol berbalas 3 pada perlawanan tersebut, di mana dijaringkan oleh Fergus Tiani dan juga dua daripada Aidin Muyajic, di mana satunya adalah penalti lah. So itu yang aku macam terperanjat lah, lebih kurang macam tu. Pasal sekali lagi aku tidak mengharapkan apa-apa dari perlawanan ni sebenarnya. Aku just mau duduk, just enjoy the match. Tengok Sabah beraksi. Walaupun macam kalah ke apa, aku tak kisah pada perlawanan tu. I just want to watch the match. Tapi dia orang boleh katakan able to make a comeback, able to bring 3 points from that match, walaupun dalam keadaan yang tidak stabil sekarang ni. Itu yang aku boleh katakan lah. Jadi guys, aku ingin kongsikan dulu percentage ataupun statistik pada perlawanan tersebut. Kalau kita tengok, Terengganu ada 13 corner jika dibandingkan dengan Sabah 3. Shot yang dilakukan oleh Terengganu adalah 21, Sabah 11. Off target 16 Terengganu, Sabah 5. Lepas tu on target seimbang lah, Terengganu 5, Sabah 6. Kalau dari tengok statistik pengawalan bola pula agak seimbang lah, 58% untuk Terengganu, 42% untuk Sabah. Dan ianya berterusan lah, di mana separuh masa pertama pun masih milik Terengganu, separuh masa kedua pun masih juga milik Terengganu. So that is why aku mengatakan macam yang aku rasa mustahil lah untuk kita membawa pulang 3 mata pada perlawanan ini. Itu aku cakap dalam hati aku je lah sebenarnya. Dan seterusnya, Terengganu, permainan diorang memang lagi tersusun dan teratur jika dibandingkan dengan Sabah FC. Tapi at the end of the day, apapun yang dipamerkan oleh Terengganu pada perlawanan tersebut, apa yang menghukum mereka sebenarnya adalah tidak begitu klinikal apabila berada di bahagian hadapan jika dibandingkan dengan Sabah FC. Walaupun percubaan yang kurang, tapi kita lebih memanfaatkan peluang-peluang yang hadir di hadapan kita lah. So sekali lagi, Aidin Muyajic membuktikan di sini beliau relevan untuk berada di saingan Liga Super, walaupun pada mulanya mendapat kritikan yang cukup hebat lah di kalangan peminat Sabah FC sendiri. Antara individu lain lagi yang patut diberi pujian untuk perlawanan ni, walaupun JDT dia kurang bagus, lepas tu lawan DPMM pun dia kurang bagus, tapi persembahan dia malam ni adalah individu yang memberikan, yang sebenarnya memberikan kita kemenangan ni adalah Damien Lim guys. Wow, banyak gila percubaan yang cukup bagus yang dilakukan oleh Terengganu pada perlawanan tersebut. Berjaya beliau elakkannya daripada gol lah. So 3 lah yang aku nampak begitu crucial sebenarnya. Kalau beliau tidak berada di position yang bagus, tidak mempunyai refleks yang bagus, aku yakin ianya boleh menjadi gol lah untuk Terengganu pada perlawanan itu, perlawanan semalam. Jadi if you ask me who is the man of the match, bagi aku Damien Lim lah sekali lagi untuk perlawanan ni. Akibat dihukum lah oleh JP tempoh hari. So macam seolah-olah membuka mata beliau lah untuk terus cuba memberikan aksi yang terbaik pada perlawanan ni. Antara benda lain yang aku katakan adalah Terengganu selepas berjaya mendahului Sabah FC, mereka tampil lebih garang lah selepas gol tersebut. Tapi unfortunately, setelah gol kedua yang dilakukan oleh Sabah FC daripada Aidin Muyajic tu, mereka masih menyerang tapi seolah-olah kehilangan fokus sudah apabila gol tersebut dilakukan. Maksud aku walaupun dia orang masih lagi mendominasi perlawanan, tapi apabila
apabila gol kedua telah dilakukan oleh Sabah pada perlawanan tersebut, terus macam pergerakan mereka agak menjadi kucar kacir sedikit, di mana pasingan kurang tepat, gerakan tidak begitu sharp seperti mana yang telah mereka tampilkan sebelum berlakunya gol kedua tu. Dan seperti mana aku katakan di Watch Along tempoh hari lah, so agak sayang untuk Terengganu pada perlawanan tersebut, bermain dengan cukup bagus, beraksi di hadapan penonton sendiri, tapi gagal untuk menyempurnakan gol dan lalai apabila kehilangan fokus. Again, sekali lagi selepas Sabah menjaringkan gol kedua tersebut, dan peluang tersebut juga telah diambil lah oleh pemain Sabah FC. Apa yang menariknya di sini ialah gol ataupun umpanan yang dilakukan oleh Fergus Tierney terhadap gol kedua Sabah FC yang mengumpan Aidin Munyajik untuk menanduk bola masuk. Di mana itu pun aku quite surprise lah. Di mana pada situasi tersebut aku menganggarkan Tierney akan, macam biasalah, Tierney akan selalu membuat larian dia tu, larian yang tidak menjadi dia tu. Tapi decision dia untuk mengubah cara permainan dia di bahagian kanan tu, instead of membuat larian ke dalam, yang mencuba untuk membuat larian ke dalam, tapi dia membuat umpanan ke dalam yang berjaya dibaca, disambut oleh Aidin Munyajik, membuatkan goalkeeper dan juga satu player yang sepatutnya mengawal Aidin macam tidak menyangka benda tu akan terjadi. Pasal goalkeeper memang out of position sudah sewaktu tandukan itu dilakukan. So, aku menguji kepelbagaian serangan yang diberikan oleh Sabah FC ni. Walaupun sekali lagi aku katakan ianya agak kucar kacir. Makanlah. Sorry anak aku. Ya makanlah. Ada dua, betul. Basically macam mana aku katakan, Terengganu teratur, memang teratur pergerakan menyerang diorang. Sabah kucar kacir, cantik apabila build up, tapi bila masuk dalam kotak D terus kelang kabut. Itu pun antara punca kenapa kita gagal untuk memanfaatkan peluang kita lah pada perlawanan ni. Okey, aku sebenarnya benda yang paling penting aku mengatakan di sini ialah, walaupun kita menang pada perlawanan ni, walaupun kita mencuri 3 mata daripada tim yang berada di top 5 pada perlawanan ni, tapi aku masih menganggap corak permainan kita tidak cukup bagus lah. Apa yang kita miliki dalam perlawanan ni adalah kerana reason yang aku katakan di awal tadi, adalah kelalaian pemain Terengganu sendiri yang gagal memanfaatkan kelebihan yang mereka miliki di sepanjang perlawanan tersebut. Dan sekali lagi pemain-pemain Sabah begitu teknikal lah apabila 3 peluang yang mereka miliki itu mereka sempurnakan dengan baik. Cuma kerisauan aku jika Sabah masih meneruskan corak permainan macam ni, mengharapkan counter attack dan juga kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pertahanan pihak lawan, aku khawatir untuk perlawanan yang akan datang, kemungkinan besar benda-benda tersebut tidak akan terjadi apabila tim-tim lawan menyedari apa yang kita miliki, apa yang kita cuba target pada perlawanan tersebut. Just imagine kalau Terengganu kekal fokus, kekal berdisiplin di bahagian pertahanan mereka, aku rasa kemungkinan besar at least gol Tierney boleh terjadi lah. Tapi gol Aidin Munyajik, penalti Aidin Munyajik tu kemungkinan besar tidak akan terjadi. So, aku masih tidak bergembira lah di atas kemenangan ni. Pasal sekali lagi persembahan ni, kalau berterusan macam ni, sebenarnya ianya masih boleh menghukum kita. Kerana aku katakan sebentar tadi, banyak peluang yang dimiliki oleh Terengganu, kalau cuma mereka tidak dapat menyempurnakan peluang-peluang tersebut. Imagine kalau diorang mampu untuk menyempurnakan kesemua peluang tersebut, aku yakin kita tidak akan kembali dengan mengutip 3 mata. So, masih banyak perlu diperbaiki oleh Sabah FC jugalah dalam perlawanan ini, guys. Dan diharap sama ada Alto Linus ataupun siapa-siapa coach yang akan datang boleh membawa kembalilah apa yang telah dilakukan oleh JP sebelum beliau meninggalkan Sabah FC. Kerana bagi aku, JP slowly telah membawa kembali Sabah ke landasan yang sepatutnya. Cuma again tidak dapat diteruskan oleh kerana perjuangan JP hanya berakhir sewaktu menentang JDT sahaja. So it's a big loss lah bagi aku untuk Sabah FC. So okay guys, macam biasa, itu adalah ulasan ringkas saja, obvious saja yang berlaku pada perlawanan ni. Kerana sekali lagi aku ingin memberi ruang untuk anda pula memberikan pendapat. Jadi letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.